wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih kepada Kak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi bacaan kitab Kisah Sahih Para Nabi, dan perbincangan kita hari ini adalah nabi yang kedua daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam, iaitu dikenali sebagai Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam, salah satu daripada nama para nabi yang tak diketahui kisah hidup dia. Satunya Nabi Idris alaihissalam. Daripada Nabi Adam, kemudian dia turun kepada anaknya iaitu Nabi Syith, dan kemudian turunnya kepada Nabi Idris alaihissalam. Okey, Nabi Idris alaihissalam. Okey, Nabi Idris alaihissalam ni beza umurnya dengan baginda Nabi Adam alaihissalam adalah sekitar dalam 4 kurun. Beza 4 ke 5 kurun. 4 ke 5 kurun ni iaitu sekitar dalam 400 ke 500 tahun. Itu perbezaan dia. Nanti daripada Nabi Idris ke Nabi Nuh alaihissalam iaitu sekitar dalam 5 kurun ke 6 kurun. Kalau ibu-ibu buat nota, beza Nabi Adam dengan Nabi Idris ni adalah datang kurun yang keempat ataupun kurun yang kelima. Beza 400 ke 500 tahun selepas kewafatan Nabi Adam. Nabi Nuh alaihissalam beza dengan Nabi Adam alaihissalam adalah 10 kurun. Sekitar lebih kurang 1000 tahun selepas kewafatan Nabi Adam alaihissalam. Itu fasa dia. Okay, fasa di antara Nabi Idris, Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu perbezaan dia. Okey, Nabi Idris ni tak disebutkan secara detail tentang kisah hidup dia, tak dinyatakan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran nama Nabi Idris alaihissalam ni hanyalah 2 tempat saja. Ada 2 tempat saja yang bercerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Okey, pertamanya kita tengok dahulu iaitu pada ayat yang tertera di skrin kita ni, daripada surah Maryam surah 19, yang mana Allah Taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diperintahkan oleh Allah supaya cerita, sebutkan tentang Idris ni dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan. Dia adalah orang yang sangat mencintai kebenaran, wa nabiyya, dan dia juga adalah seorang nabi. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh supaya ibu tak hilang tumpuan,
Sebelum tu, apa beza para nabi dan apa beza para rasul? Para rasul yang 5 orang tu Syed, yang diberi ujian berat. Para rasul diberi ujian berat. Okey, tu Kak Zina punya ni. Okey. Kepada nabi pula? Dan ni para rasul wahyu yang disampaikan tu perlu disampaikan kepada umat. Tapi para nabi hanya untuk mereka, betul tak? Tak apa, cuba je dulu. Okey. Okey, itu okey. Okey, itu pandangan Kak Zina. Okey, yang kedua siapa? Siapa nak cuba lagi? Apa beza antara para nabi dan para rasul? Apa beza Rasul kepada para nabi? menyampaikan apa yang diperintahkan ajaran semua kan. Okey. Nabi untuk diri sendiri. Untuk di sini. Okey. Pandangan tu, okey, ini pandangan yang paling masyhur lah yang selalu kita dengar. Para rasul ni iaitu para rasul orang yang terima wahyu lalu diperintahkan untuk menyampaikan. Para nabi ni orang yang terima wahyu tapi untuk diri sendiri, tak diwajibkan untuk disampaikan. Ini adalah pandangan yang banyak dikritik oleh kalangan para ulama. Ini pandangan yang paling banyak dikritik. Okey. Ada 3 pandangan yang utama. Salah satu pandangan yang disebutkan oleh Kak Azrina, Kak Intan tadi tu. Tetapi pandangan yang lebih menepati kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW ni, kedua-dua golongan para nabi dan golongan para rasul, dua-dua dapat wahyu, dua-dua wajib menyampaikan. Dua-dua. Tak ada siapa yang dapat wahyu simpan. Kalau tidak, dia tak dikira sebagai orang yang menjalankan amanah menyampaikan wahyu. Okay, kira tak menyampaikan wahyu lah. Awak dapat wahyu, awak tak sampaikan. Sedangkan para ustaz pun dapat ilmu kena sampaikan. Tiba para nabi pula dapat wahyu tak sampaikan pula. Kan kita dah ada ilmu. Walaupun ilmu kita sedikit. Balighu anni walau ayah, Nabi kata. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita bukan nabi pun kena sampaikan. Kenapa pula nabi yang dapat wahyu untuk dia, tiba dia tak sampaikan, tak wajib pula. Okey. Para nabi dan para rasul ni, beza dia, para rasul adalah para nabi, para rasul tu adalah para nabi yang diutuskan pada kaum yang mensyirikkan Allah. Ini pandangan yang ramai bersetuju dengan pandangan ni. Para rasul adalah golongan para nabi yang dapat wahyu, namun mereka ni diutuskan kepada golongan yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Okay, kaumnya tak beriman. Manakala para nabi pula adalah para rasul ataupun para nabi yang diutuskan, para nabi ni adalah para nabi yang diutuskan kepada kaumnya yang beriman. Okay. Sebab tu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Syed, sampai dah ke zaman Nabi Idris ni adalah orang Muslim. Kalau ibu-ibu yang ikuti saya dalam kuliah surah Al-Qasas, sebelum ni kita dah bincang melalui surah Hud, kita boleh nampak perbezaan tu. Bila cerita tentang kaum yang tak beriman, itu adalah golongan para rasul. Tapi bila berhubung dengan kaum yang beriman, mereka dipanggil sebagai para nabi. Okey, jadinya Nabi Adam, Nabi Syed dan Nabi Idris alaihissalam adalah para nabi yang diutuskan pada kaum yang beriman. Ni tak berlaku lagi kesyirikan. Berbeza kepada Nabi Nuh alaihissalam yang kita akan jumpa lepas ni. Dia adalah Rasul yang pertama yang ditanyakan oleh sahabat Nabi. Siapa Nabi pertama? Nabi Adam. Siapa Rasul pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Kerana apa? Itulah zaman yang bermulanya kaum yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Okey, boleh dapat? Okey, sebelum tu, siapa nak tanya? Kak Intan ya? Silakan. Sebab tu ke nabi-nabi yang kaum dia yang beriman tu kita tak berapa dengar cerita dia. Betul, betul. Kita tak berapa dengar sangat cerita dia. Sebab tu kita tak berapa, sebab tu para nabi ramai. Cuma dalam hadis yang dhaif, lemah, ada sahabat bertanya pada Nabi, berapa bilangan nabi dan berapa bilangan rasul kan? Dia sebut bilangan nabi 100,000 lebih. Tak salah saya dalam hadis, tapi dhaif lah. Bila tanya para rasul, disebut oleh Nabi SAW sekitar dalam 300 lebih.
Ada sedikit lah. Namun daripada ramai itu kita hanya dengar selalunya 25 Rasul sahaja. Okey, tapi mudahnya ibu-ibu nak ingat, para Rasul diutuskan pada kaum yang tak beriman, para Nabi diutuskan pada kaum yang beriman. Okey, baik. Tapi semuanya wajib untuk menyampaikan. Ada juga yang dia detailkan lagi, para Rasul ni adalah sama ada dia membawa syariat yang baru ataupun meneruskan syariat yang sedia ada. Dia dapat kepada kaum yang tak beriman, dalam masa yang sama dia menyampaikan syariat daripada Nabi terdahulu ataupun membawa syariat yang baru. Itu Rasul. Kalau Nabi, dia hantar kepada kaum yang beriman dan mereka meneruskan syariat yang sedia ada. Okey. Contoh macam Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail dan sebagainya lah. Tak apalah, itu panjang. Nanti kita jumpa nanti kisah-kisah mereka tu. Okey. Sekarang ni kita tengok daripada surah Maryam, Allah bawa kisah Idris. Idris dalam Quran disebut hanya 2 kali saja. Pertama pada surah Maryam, satu lagi pada surah Al-Anbiya. 2 je. Okay, kita kenapa Allah Taala sebut wadhkur fil kitabi Idris? Sebutkanlah wahai Muhammad di dalam Quran ini kisah tentang Idris. Kenapa sebut tentang Idris? Surah Maryam secara kesimpulan awal dia, gambaran awal dia, dia adalah cerita tentang kebenaran baginda Nabi SAW. Nak menyampaikan kebenaran sebab agama Nasrani beriman kepada Maryam. Agama Nasrani beriman kepada Maryam, beriman kepada Isa AS. Orang Yahudi pula tak beriman kepada Nabi Isa. Jadinya dalam surah Maryam ni nak membuatkan orang Islam ataupun golongan Nasrani, golongan Yahudi ni beriman, Allah Subhanahu Wa Taala membawa satu lagi contoh, iaitu tentang Nabi yang tidak dikenali, iaitu Nabi Idris AS. Sebab nak bagi tahu, Nabi SAW ni dia bukan bawa ajaran agama yang baru. Tidak. Dia telah membawa satu ajaran daripada agama Nabi yang terdahulu. Sampai Nabi yang kamu tak pernah dengar pun nama dia, itulah ajaran yang dia menyempurnakan. Contohlah kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, kita buat benda ni Ustaz, ni benda baru ni, contohlah, ni benda baru ni. Saya kata tak, benda ni dah dibuat dulu lagi dah 1000 tahun dah orang buat benda ni. Ya ke? Iya, 1000 tahun dah orang dah buat benda ni, beramal, makan buah selepas makan. Contohlah, saya bagi contoh macam itulah. Orang makan nasi berani gam ni 1000 tahun dulu dah orang buat dah. Sejak daripada zaman pla saya sebut. Ibu-ibu dengar pun, siapa punya zaman tu Ustaz? Oh, itu zaman yang awal lagi. Orang mula-mula duduk kat sini dah makan dah nasi berani gam ni. Maksudnya saya nak sampaikan, bila Allah cerita tentang Idris dalam surah Maryam, sebab nak bagi tahu, agama Nabi ni bukan agama baru. Dia adalah agama yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Bahkan Nabi tu pun kamu tak pernah dengar. Kisah Idris AS. Kenapa dah Idris? Sebab dia adalah penerus kepada keturunan Nabi Adam AS. Dia nak membawa kepada zaman Nabi Nuh AS. Nabi Nuh mereka dengar, tapi Idris mereka tak dengar. Kisah Nabi Idris. Jadi nak bagi tahu, sebelum Nuh ada Nabi yang lagi awal lagi, Idris. Dan dialah yang membawa ajaran agama ni dan Muhammad menyempurnakan ajaran tu. Benda yang sama, mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu kenapa kisah Idris ni Allah sebut sekali di dalam surah Maryam. Kita tengok keseluruhan surah Maryam lah, baru kita nampak. Kemudian Allah sebut lagi, Maryam, Idris apa? Innahu kana siddiqan. Orang yang mencintai kebenaran. Okey, orang yang mencintai kebenaran. Dia suka kepada kebenaran dan dia adalah seorang nabi. Baik, di sini menunjukkan kepada kita Idris alaihissalam ni bawa beberapa pandangan yang lain, iaitu Nabi Idris ni adalah Nabi yang mula-mula menyalin ilmu, menulis ilmu-ilmu dunia ni. Wallahu ta'ala alam, sejauh mana tu tak didapat satu nas yang menyebutkan. Tetapi hanya berdasarkan kepada satu hadis yang kalau ibu-ibu tengok dalam nota ni, dia bawa satu hadis kat bawah tu. Kan hadis daripada Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami tu, hadis riwayat Imam Muslim. Minta Kak Mira turun sikit notanya. Turun sedikit. Oh, tak boleh turun. Okey. Turun Kak? Okey. Turun ke naik Ustaz? Turun. Saya sebut turun kan?
Dia suruh turun kan, akak tanya naik kenapa pula? Turun. Nota teks hadis kak. Turun, bawa ke bawah. Turun tak? Sekejap. Ya, baik. Aduh. Okey. Gurau je kak, gurau je. Okey, tengok tu. Pada ayat tu Allah Ta'ala kata, Kana nabiyyun minal anbiya yakhud, kata Allah. Dahulu ada seorang nabi yang menulis khat. Yakhud tu khat lah tu, menulis khat. Dia bukan menulis dengan kerikil. Kerikil betul kecil. Khat ni maksudnya dia menulis di atas tanah. Boleh diconteng lah. Okay, faman wafaqa khattah. Lalu siapa yang seiring dengan apa yang ditulisnya, fadzaka, maka demikianlah tulisannya tersebut. Hadis ni yang dibawa ni adalah tunjuk cerita Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang mula-mula menulis ilmu. Cabang-cabang ilmu tu saya tak tahu, saya tak pasti. Tapi ada kata permulaan ilmu bintang, ilmu falak ni Nabi Idris lah yang tulis. Yang dikatakan manusia pertama yang menjahit baju Nabi Idris. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi kita boleh bayangkan ilmu berkembang. Satu generasi ke satu generasi ni berkembang. Sebab apa? Manusia ni diberikan ada dua hidayah. Satu namanya hidayah kauniyah, satu lagi namanya hidayah taufik. Kan? Hidayah kauniyah ni yang kita sebut ilham. Kita tahu macam nak survive. Orang duduk hutan tahu macam nak survive dalam hutan. Orang duduk di iklim yang panas, dia boleh tahu macam mana nak survive di tempat beriklim panas. Orang yang duduk di tempat yang beriklim sejuk, dia boleh survive. Orang yang duduk rumah atas laut, dia boleh survive. Itu namanya hidayah kauniyah. Allah beri di ilham. Okay, jadi ilmu ni berkembang. Daripada zaman Nabi Adam ke Idris ada 400 ke 500 tahun. Jadi ilmu berkembang. Orang pertama yang menulis kebenaran ni, menulis ilmu ni adalah Nabi Idris alaihissalam. Sebab itu di dalam bahasa Arab, kita sebut darasa, kan perkataan madrasah. Madrasah. Daripada perkataan darasa, dal, ra, sin, darasa. Ataupun kita kata mudarris yang mengajar, darasa yang belajar. Semuanya datang daripada perkataan Nabi Idris alaihissalam. Okay, Idris lah, alif, dal, ra, yasin kan, Idris. Daripada perkataan darasa. Wallahu a'lam. Okay, yang ini adalah pandangan yang disebutkan tapi tidak ada nas, tak diketahui. Sebab cerita Nabi Idris ni memang tak banyak diceritakan. Tapi diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai seorang Nabi. Okay, seorang Nabi. Kenapa? Saya sebutkan tadi. Sebab nak bagi tahu baginda Nabi SAW bawa satu ilmu tentang syariat wahyu ni bukan benda baru. Tapi dari awal lagi, bahkan sebelum Nuh AS lagi. Itu nak ceritanya. Okay, ibu-ibu dapat ke apa yang saya sampaikan ni? Boleh dapat poin dekat sini? InsyaAllah Okay. saya dapat. Baik, alhamdulillah. Kemudian Allah sambung lagi, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Lalu diangkatnya Idris alaihissalam ni ke tempat yang tinggi. Okey, di sini ada dua pandangan. Wallahu taala a'lam, adakah Nabi Idris ni wafat ataupun tidak? Yang ini kita tak dapat nak pastikanlah. Okey. Iaitu ada yang mengatakan seperti mana Mujahid menyebutkan di dalam kitab riwayat Tabrani, kitab tafsir mengatakan iaitu Nabi Idris seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Okey, dia seperti Nabi Isa, dia diangkat di langit. Maksudnya dia tak wafat, dia diangkat. Wallahu taala alam, kita tak tahu sebab berdasarkan ayat ni dia kata wa rafa'nahu makanan 'aliyya, diangkat. Sebab itu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris ketika malam Isra' dan juga Mi'raj. Betul kan, kita jumpa, kita baca kisah Isra' Mi'raj. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Langit pertama jumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua, siapa? Nabi Isa dan Yahya alaihissalam. Betul. Langit ketiga? Nabi Yusuf. Betul. Langit keempat, Nabi Idris alaihissalam. Nabi 5, Harun. 6, Musa. 7, Ibrahim alaihissalam. Okey. Itu pandangan yang disebutkanlah. Namun ada yang kata juga dia meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Yang ni pun tak dapat dihuraikan sebab tak ada satu nas yang menyebutkannya. Hanya pandangan-pandangan daripada para ulama. Okey. Kedua, perkataan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dia diangkat di martabat yang lebih tinggi, itu adalah merujuk kepada dia adalah seorang nabi
yang mula-mula menulis ilmu ni. Dia mungkin orang alim lah. Menjadi pencetus kepada ketamadunan dunia ni. Bapa tamadun dunia ni Nabi Idris AS. Kita bayangkan macam itulah. Jadi orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan, maka dia mendapat tempat kemuliaan yang tak sama dengan orang lain. Itu pandangan yang kedua yang bila menyebutkan perkataan wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah tinggikan tempatnya di tempat yang aliyah, yang ditinggikan. Maksudnya kerana ilmu pengetahuan dia. Dia ada ilmu, ada pengetahuan, tak menjadikan dia menyombong diri. Biasanya macam tu kan. Sebelum ni dia okey je, tapi bila dia ada PhD, makin berilmu, suka pula dia nak berdebat. Suka pula cek pasal, contohlah. Ada jenis orang macam tu kan. Tapi Idris AS ni, ilmu dia besar, hebat. Dia menjadi pemula. Kita kata bapa taman dunia. Apa-apa ketamadunan ilmu tu datang daripada dia. Tapi dia adalah yang Allah sebut sebagai orang yang siddiqan. Orang yang sangat mencintai kebenaran. Tak membawa dia lupa diri. Bahkan menjadikan dia ni mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah angkat dia menjadi Nabi. Kerana dia ada ilmu, tapi dia tetap tawaduk, merendah diri, maka wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah angkat darjatnya, kedudukannya di tempat yang tertinggi. Itu sahaja yang diulas oleh para ulama. Okey, satu lagi dalil Quran, yang ini kita tak bincanglah, ini ibu-ibu boleh semak nanti, iaitu pada surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 85. Ada lagi sekali cerita tentang Nabi Idris. Itu pun Allah Ta'ala sebut, iaitu dengan nama-nama Nabi yang lain. Tak salah saya, Nabi Zulkifli, Nabi Idris dan Nabi ada lagi 2-3 Nabi yang lain disebut, dan Allah nak bagi tahu dia adalah Nabi yang sabar. Kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya tak semak tapi saya hanya tengok ayat berapa je. Saya minta maaf. Okey, tapi ibu-ibu boleh semak lah. Hanya menceritakan seimbas lalu tentang Idris alaihissalam. Okey, kalau ibu-ibu tengok dalam kitab yang kita bincang ni, apa yang saya sebutkan tadi tu, itu sebahagian lah yang disebutkan. Cuma dia ada sebut kenapa Nabi Idris AS di dalam hadis Nabi ketika malam Isra dan Mi'raj, ucapan dia tak sama dengan ucapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim, bila Nabi SAW sampai ke langit-langit mereka ni, mereka akan kata apa? Ucapan dia iaitu ucapan daripada Nabi Adam dan Nabi Idris kepada Nabi SAW, dia akan kata apa? Selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Dia gunakan title anak kepada Nabi SAW. Ucapan daripada Adam dan Ibrahim. Adam dan Ibrahim. Bila dia panggil Nabi, dia akan sebut nama anak. Dia menggelarkan dia bapa lah. Posisi sebagai bapa, Nabi SAW sebagai anak. Tapi bila Nabi Idris, dia tak kata macam tu. Nabi Idris pula bila dia mengatakan kepada baginda Nabi SAW, dia kata apa? Selamat datang kepada saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Dia tak kata anak, dia panggil saudara yang saleh. Itu pun ada orang ulas. Dia katakan, adakah Nabi Idris ni tidak ada susu galuh dengan baginda Nabi SAW? Ini pun para ulama tak bersetuju untuk jadikan itu sebagai dalil pertikaian. Nasab ke apa, tak ada. Itu bukan isu dia lah. Itu bukan isu dia. Itu mungkin dari sudut ucapan sahaja. Sebab tak dihuraikan oleh kalangan para ulama. Okey. Maksudnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara ringkasnya untuk kisah Nabi Idris ni di-highlightkan oleh Allah di dalam Quran adalah untuk menunjukkan Nabi Idris lebih awal daripada Nabi Nuh. Dan dia membawa ajaran tauhid ni seperti mana ajaran baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW ni menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, termasuklah Idris AS. Itu sahaja yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Dari sudut kehidupan dia secara detail, Wallahu Ta'ala alam. Cuma para ulama sahaja menyebutkan, dialah Nabi yang menjadi permulaan kepada tamadun ilmu dunia ni. Apa-apalah semua ilmu yang kita nampak hari ni, bermula daripada Idris AS. Itu sahaja. Okey, boleh? Okey, selesailah kisah Nabi Idris AS. Inilah satu-satunya Nabi yang paling singkat yang disebutkan dalam kitab ni. Dia hanya sebagai penerus.
Daripada Adam ke Nuh alaihissalam. Okey. Sekarang kita bincang Nabi Nuh. Ini antara Nabi yang panjang kisahnya. Antaranya bahkan Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Nuh alaihissalam ni di dalam satu surah yang khusus daripada Al-Quran. Okey, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Okey, kita tengok pada muka surat 95 Kak. Okey. Kisah Nabi Nuh ni selalu kita... Macam mana? Kejap. Okey. Kisah Nabi Nuh ni adalah selalu kita dengar berkaitan tentang kapal yang dia naiki, kan? Tapi sebenarnya sebelum tu banyak lagi kisah-kisah yang menarik. Antaranya kisah Nabi Nuh ni Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Nuh. Satu surah cerita tentang kisah Nuh je. Kisah Yusuf macam tu juga. Tapi kisah Yusuf ada didahulukan dengan cerita Quran. Tapi Nuh tak. Ayat pertama dah kisah Nuh. Itu special dia. Dan kisah Nuh ni diletakkan di juzuk yang ke-29. Kalau kita semak surah Nuh tu dia berada di juzuk 29. Yang mana di juzuk 29, juzuk itu adalah bertemakan dengan tema dakwah. Ini kalau ibu-ibu tengok secara besar, secara umum, juzuk 29 ni tema dia adalah tema dakwah. Tema dakwah. Sebab itu pada surah yang pertama di juzuk 29 adalah surah Al-Mulk, surah kerajaan. Kerana apa? Sebab Allah nak bagi tahu bila seorang pendakwah ni berdakwah, salah satunya yang paling penting sekali adalah membawa manusia mentauhidkan Allah, mengkuduskan Allah Ta'ala. Sebab benda ni yang paling bahaya. Mula-mula kita bawa masyarakat mengenal Allah, besarkan Allah, tapi bila dia mendapat tempat di hati masyarakat, selalunya lah kebiasaannya, tanpa disedari pendakwah ni mula membawa muridnya, pelajarnya itu membesarkan dia, mengenal dia, mengkuduskan dia. Bila murid dia cerita, murid dia akan cakap, saya punya tok guru ni, dia tidur kejap je, 2 jam je sehari tidur. Nampak tak? Dia dah mula ke arah tu. Dia bukan lagi cerita tentang kebesaran Allah Ta'ala, tapi dia dah mula bercerita tentang kebesaran-kebesaran guru dia. Ibu-ibu boleh faham saya punya message ni? Boleh. Sebab itu Allah Ta'ala highlight. Benda pertama dalam kerja dakwah ni adalah berkaitan tentang mentauhidkan Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah Ta'ala. Benda ni orang selalu terlepas pandang. Kadang-kadang kalau kita tengok bila orang bercerita tentang perubatan Islam kan, perubatan Islam. Mesej-mesej di dalam perubatan Islam ni selalunya kalau ni lah disampaikan, kita kena beramal macam ni, kita kena buat macam ni, lalu kita pun akan jadi perawat nanti. Ini amalan-amalan kita. Tapi jarang-jarang dia highlightkan. Benda yang paling utama sekali adalah urusan tauhid kita. Benda tu paling penting. Kita dalam pendidikan anak-anak macam tu juga. Solat dulu nak, puasa dulu nak, jangan tu, jangan ni. Tapi jarang-jarang kita nak cerita tentang tauhid. Jarang. Cerita besarkan Allah tu. Sebab itu bila kita beribadah, kita hanya melakukan ritual. Bila kita tak rasa Tuhan tu hanya ritual saja, lama-lama kita jemu. Kita pun tak solat pun tak apa. Hati saya baik. Dia terlupa. Kalau dia betul-betul mengenal Tuhan dia, ibadah tu akan datang kemudian. Jadi benda pertama adalah dalam bab membesarkan Allah Ta'ala. Jadi mana-mana pendakwah. Pendakwah ni bukan sekadar ustaz-ustazah ya. Siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, dialah pendakwah. Dialah pendakwah. Jadi setiapnya itu dahulukan ucapan-ucapan kita adalah mentauhidkan Allah. Dan bila kita mengajar manusia ni, biarlah mereka kenal Allah, besarkan Allah Ta'ala. Bukan membawa kenal kita, besarkan kita. Siapa sahaja. Semua orang macam tu. Makanya seorang ibu ayah, dia rasa dia berjasa pada anak-anak dia. Kan dia nafkahkan anak dia, besarkan anak dia. Selalu apa ucapan kita? Nanti dah besar nanti jangan lupa mak dia. Dia bukan jangan lupa Allah. Tauhidkan Allah tu, dia bawa besarkan dia. Itu biasalah. Okay. Dan bila Allah Ta'ala cerita tentang juzuk 29 berkaitan dengan dakwah, di tengah-tengah juzuk 29 tu Allah datangkan kisah tentang Nuh. Okay, Allah datangkan kisah tentang Nuh. Kenapa? Sebab Nabi Nuh lah adalah contoh teladan kepada para pendakwah.
Sebab dia lah orang yang paling lama berdakwah yang telah Allah tetapkan selama 950 tahun. Tak ada orang yang lagi lama berdakwah pada dia. Sekalipun seorang guru, dia mengajarkan anak. Inilah contoh kita, Nabi Nuh. Orang yang paling lama mengajar manusia ni, 950 tahun. Okay? Itu antara contohlah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Okay. Baik, kita tengok Nabi Nuh alaihi salam. Dia lahir sepeninggalan Nabi Adam, jaraknya 10 abad, 10 kurun, iaitu 1000 tahun. Itu beza dia. Daripada Abu Umamah bahawa ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nabi Adam itu seorang Nabi? Ya. Berapa lamakah jarak antara Adam dengan Nuh? Iaitu dijawab 10 abad. Maksudnya 10 kurun berarti 1000 tahun. Ibnu Katsir mengatakan hadis tersebut sahih dengan syarat Muslim, hanya Imam Muslim sahaja yang tidak meriwayatkannya. Daripada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua orang yang hidup pada masa itu adalah memeluk Islam. Maksudnya sebelum Nabi Nuh tu semua orang beriman. Sebab itu Nabi-Nabi sebelum tu dipanggil Nabi kan. Masuk kepada Nabi Nuh, inilah generasi pertama yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Nanti kita akan jumpa daripada surah Nuh. Kenapa mereka syirikkan Allah? Datang daripada mana perangai itu? Nanti kita akan nampak. Okey. Jika yang dimaksudkan dengan 1 abad 100 tahun, berarti jarak antaranya 1000 tahun. Tetapi tak menutup kemungkinan jarak antara keduanya lebih daripada itu. Ini perbincangan lebih luas lah. Yang mungkin lebih daripada 1000 tahun. Perbezaan antara Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Baik, sekarang kita tengok. Iaitu pada muka surat 98. Okey, pada muka surat 98 ni, kalau ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semak, yang ini adalah bercerita berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kisah Nuh. Muka surat 98. Yang ini saya tak hurai ibu-ibu, saya tak nak ibu-ibu seberat. Sebab yang ini saya nak bagi contoh je supaya ibu faham. Muka surat 98 tu adalah berbicara berkaitan tentang kewujudan Nabi Nuh dan kaumnya sehingga Allah rekodkan di dalam Al-Quran. Ada kisah dia. Okey, ini kisah dia. Berarti selepas 1000 tahun Adam AS turun ke bumi, barulah berlakunya At-Tufan. Yang selalu kita dengar tu, At-Tufan. Minta maaf, bukan 1000 tahun. Dalam 2000 tahun. Sebab dalam 2000 tahun. 1000 tahun Nabi Nuh baru lahir kan? Dilahirkan selepas Nabi Adam. Lalu datang Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun. Jadi bayangan kita lah lepas 2000 tahun lebih barulah berlakunya At-Tufan, iaitu satu kehancuran banjir besar di alam dunia ni. Barulah berlaku. Sebelum-sebelum tu itulah Nabi-Nabi yang sujud. Okey. Baik, jadi Allah Ta'ala bawakan dalil-dalil berkaitan tentang kisah Nabi Nuh dan juga kaum dia. Dan daripada Nuh itulah kita akan tengok lahirnya keturunan-keturunan Arab, keturunan-keturunan yang lain-lain. Kita akan nampaklah nanti selepas ni. Okey, sekarang kita tengok perkara yang pertama, iaitu melalui surah Al-A'raf. Kak Mira boleh tolong ke Kak Azrina? Buka surah Al-A'raf. Kak Azrina. Akak buat. Okey. Kak Azrina tengok surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 59. Ini kita masuk poin yang pertama, iaitu kisah Nuh di dalam Al-Quran. Ya, ini memang panjang. Kita akan semak nanti panjang berkaitan tentang kisah Nabi Nuh. Ayat berapa tadi Sas? Okay, ayat 59. 9. Okey, ini kisah Nabi Nuh yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 59. Allah mulakan dengan perkataan laqad arsalna Nuhan. Kami telah mengutuskan Rasul
iaitu Nuh alaihi salam. Ini menunjukkan Nabi Nuh adalah Rasul. Okay, Rasul. Dia diutuskan kepada kaum yang mensyirikkan Allah. Kak Zina pun share daripada surah Nuh ayat pertama. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami mengutuskan Rasul iaitu Nuh AS kepada kaumnya. Perkataan Rasul tu di-highlightkan kepada golongan ataupun kaum yang tidak beriman. Jelas kan ibu-ibu? Baik, jadi Allah kata apa? Kami hantar Nuh ni kepada kaum dia. Qala ya qaumi ibudullah. Maka kata Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni akan cakap, wahai kaumku. Ni kalau ibu-ibu perhatikan dan selalu ikuti kuliah tadabbur saya sebut. Para Nabi ni secara konsistennya Allah Ta'ala rakamkan ucapan dia dengan perkataan ya qaumi. Itulah ucapan dia. Kerana apa? Inilah ucapan sopan santun, akhlak daripada seorang Nabi kepada mad'u dia, audiens dia. Dia tak mengkategorikan, wahai orang-orang kafir contohlah. Dia tak panggil macam tu. Wahai orang munafik. Tak. Dia memanggil dengan panggilan yang paling terhormat. Wahai kaumku. Kau dan aku sama. Nabi SAW akan sebut, ya ma'syaral Quraisy. Kalau kita baca hadis Nabi. Nabi akan seru kaum dia, wahai orang Quraisy. Keturunan aku lah ni. Maksudnya panggilan tu adalah panggilan yang terhormat. Pendekatan dakwah para Nabi ni adalah dengan meraihkan dan memberikan penghormatan. Respect lah, respect. Kita jangan berdakwah dengan orang ni dengan dakwah-dakwah yang kasar-kasar. Sebab kerja dakwah ni kerja para Nabi. Maka cara berdakwah perlu kita teladani cara Nabi. Jangan ikut kepala kita. Tak boleh ustaz, zaman kita ni teruk sungguh dah ustaz. Kalau kita cakap baik-baik tak dengar dah. Diorang ni ustaz, teruk sangat. Contohlah kita kata macam tu kan. Kalau kita bayangkan kita teruk, ingat orang dulu pun sama juga. Cuma bezanya mereka berdakwah pada orang tak beriman. Kita ni berdakwah pada orang beriman. Nabi Musa berdakwah kepada Firaun yang tak beriman. Mengaku Tuhan pula, tetap berdakwah dengan sopan santun, dengan hikmahnya. Kita berdakwah kepada orang-orang yang beriman, keluarga kita pula. Janganlah gunakan pendekatan-pendekatan yang tidak baik. Okey. Sebab itu Allah highlightkan perkataan ni supaya kita nampak pendekatan dakwah ni mestilah dengan bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni dia bukan dengan satu kaedah tapi mengikut situasi. Ada part perlu tegas, tegas. Ada part lembut, kita main tarik tali lah. Tapi tak menggadaikan prinsip kita. Okey. Kemudian yang kedua, apa yang mereka pesan iaitu ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Iaitu kata Nabi Nuh AS, sembahlah Allah. Perhambakan diri pada Allah. Dan tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada kita setiap para nabi ni, para rasul ni, bila dia berdakwah, dia ada mission dia. Ada objektif dia, clear. Objektif dia adalah mentauhidkan Allah. Dia tak ada unsur-unsur lain. Bukan sebab dia nak jadi cari duit, sebab dia nak tunggang agama, tak. Objektif dia very clear, adalah untuk mentauhidkan Allah. Macam itulah kita di Gema Nur Iman. Apa program yang kita nak buat sebenarnya? Kalau kita hanya buat program untuk kita lawan grup lain, kita akan macam-macam rasa tak negatif dalam diri kita. Kumpulan tu dia buat program macam tu, ramai orang pergi kuliah dia. Contohlah kita pergi, ramai orang pergi kuliah dia. Tak ada, kita kena buat juga. Akhirnya kita ada hasad, ada dengki di antara kita. Betul tak? Jadi yang kita kena letak dalam mindset kumpulan kita, kita nak dakwah seramai mungkin. Misi kita adalah untuk manusia mentauhidkan Allah. Bila kita ada macam tu, kita tak ada hasad dan dengki. Kumpulan tu, orang yang dengar kuliah dia 100 orang ke 1000 orang. Sekali dia live, 1000 orang duduk kat Google Meet dia. Kita buat program ni, kita punya misi kita, selagi mana membawa manusia tauhidkan Allah, kenal Allah, besarkan Allah, cukup dah. Cukup dah. Kita punya misi kita, itulah dia. Jadi membuatkan kita tak putus asa. Sebab kita akan rasa sentiasa teruja. Orang putih kata big why kita tu jelas. Kita sentiasa teruja nak bawa manusia ni kenal pada Allah Ta'ala. Tak kisahlah seorang dengar pun tak apalah. Yang penting
kalau dia dapat mengenal Allah, saya rasa syukur dah. Yang itu kita takkan jadi putus asa. Kita dah tak tengok kepada viewer, itu lain, itu benda-benda yang lebih kepada komersial. Itu dari sudut-sudut teknikal, kita nak naikkan kita punya kualiti penyampaian kita, mesej kita ni, itu tak nafikan. Tapi itu bukan objektif kita. Objektif kita, saya nak menyampaikan tauhid. Kalau kita tengok ada kumpulan lain buat dan ramai orang dengar, kita tak rasa dendam, hasad, bahkan kita seronok. Baguslah dia buat sampai orang kenal agama. Kita tak rasa dendam, bahkan kita bagus dia buat, bagus. Orang macam ni bagus. Kita akan raikan lagi. Seronok kita. Okay, itu penting. Sebab itu misi para nabi ni Allah selalu highlight benda-benda ni. Kalau benda ni tak penting, Allah tak sebut. Tapi sebab penting lah Allah sebut. Jadi sebab itu saya sebut kepada ibu-ibu. Mesej dia, misi setiap dakwah tu adalah untuk tauhidkan Allah Ta'ala. Semua benda yang para nabi ni buat ada objektif. Ada objektif. Dan objektif mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Bawa umat ni besarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi Nuh AS pun sebut, Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Dan aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, di hari akhirat. Dia memikirkan tentang orang lain. Dia bukan fikir tentang diri dia, dia fikirkan tentang orang lain. Kita sebut yang ini adalah satu sifat kualiti jiwa ni, iaitu dia ada simpati dan dia ada empati lah. Dan ibu-ibu yang bersama dengan saya boleh nampak, sebelum ni kita pernah bincang di dalam surah Al-Qasas kan, di dalam kumpulan yang lain, kisah tentang Musa AS. Kualiti jiwa tu yang paling hebat. Dia ada simpati dan dia ada empati. Nabi Musa pergi ke Madian, dia nampak ada dua wanita, dia willing nak membantu. Dia boleh je tak pedulikan, tapi dia nak membantu sebab itu kualiti jiwa para Nabi ni. Dia ada simpati, dia ada empati. Kalau saya lah ada ilmu, saya tak ada ilmu. Kalau saya lah ada ilmu, biarlah saya duduk kat pejabat, duduk dalam aircon, happy-happy, dapat gaji setiap bulan, okey dah. Saya dah profesor contohlah, bukan saya lah. Saya dah profesor dah. Saya buat kerja saya je. Masyarakat Tunggalangan, biarlah. Saya tak ada masa lah nak pergi ceramah kuliah maghrib. Saya pernah dengar ucapan ni. Saya pernah dengar ucapan ni. Bukan level saya untuk ceramah kuliah maghrib dekat Masjid Surau. Kalau kita fikir macam tu, habislah. Dia rasa saya bukan macam tu. Saya bukan orang yang duduk situ. Saya duduk kat pejabat saya pengkaji, saya itu ini, saya keluar. Tapi bila kita tengok, memang dia buat kajian. Terbit di jurnal-jurnal. Tapi dia punya jurnal, kajian dia tu tak sampai ke masyarakat. Masyarakat tak dapat faedah. Apa yang kita nak? Jadi misi setiap manusia ni jelas. Misi kita membawa manusia ni adalah untuk mentauhidkan Allah. Untuk skop kita adalah sebagai ibu bapa. Kita nak bawa anak-anak kita ni untuk tauhidkan Allah Ta'ala. Bukan sekadar kau belajar rajin-rajin, nanti kau dah belajar, besar nanti dapat kerja bagus-bagus. Dah, habis dah. Tak, kita bawa anak-anak kita ingat. Pergi belajar sungguh-sungguh, belajar untuk mengenal Allah Ta'ala. Benda ni sebutlah pada anak-anak. Dan kita pun rasa tenang. Ada anak kita berjaya, ada anak kita berjaya dengan cara yang lain. Bukan tak berjaya, dia berjaya dengan cara yang lain. Kita tak ada beza-beza. Tengok abang kau belajar di bandar, kerja di bandar, gaji besar, rumah besar. Kau duduk kampung dengan mak. Dah tak ada ni, berkepit dengan mak. Nanti mak dah tua, nanti siapa nak jaga mak? Saya lah. Contohlah. Kejayaan tu tak disempitkan dengan apa yang kita fahami. Okay? Jadi kejayaan yang kita kena fikirkan, anak-anak kita yang kita lahirkan ni membawa mengenal Allah, itu antara objektif kita. Sebab itu Allah Ta'ala highlightkan benda ni. Okay. Baik, kita tengok ayat 60. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebutkan lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qala al-mala'u min qawmih, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka telah berkata al-mala'. Maka telah berkatalah ketua-ketua, pembesar-pembesar daripada kaum Nabi Nuh. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkataan al-mala' ni dia datang daripada perkataan mal'u. Mal'u. Mal'u ni apa? Iaitu penuh. Penuh. Penuh ni macam mana? Ada dua. Iaitu maksudnya al-mala' ni adalah orang yang dipenuhi keperluan dia. Orang yang dipenuhi keperluan dia.
ataupun orang yang dipenuhi kehidupan dia. Artinya orang ni orang yang kaya raya lah ni. Memang kehidupan dia senang lenang. Allah berikan kecukupan dalam hidup dia. Bahkan terlebih-lebih kecukupan. Kaya raya, jadi pembesar, jadi ketua. Allah sengaja gunakan perkataan malak. Allah tak kata dia ketua Allah terjemah dengan perkataan malak. Sebab orang ni dia dapat tempat yang istimewa di sisi masyarakat sebab dia dapat daripada kurniaan Allah. Kenapa ada bangsawan dalam masyarakat kita? Itu golongan malak Allah sebut, malak. Sebab orang ni dia kena ingat, dia kaya bukan sebab dia kerja, dia itu. Sebab aku yang memberikan kecukupan semua keinginan dan keperluan hidup dia. Sepatutnya bila dia sedar perkataan tu, ya Allah, dia kembalilah kepada Allah Ta'ala. Okay, sepatutnya lah ingatan tu kembali kepada Allah. Pembesar-pembesar ni, bangsawan-bangsawan ni membawa ingat kepada Allah Ta'ala. Bukan menjadikan dia lagi sombong, lagi jahat. Tapi mau ingat pada Allah. Dia dicukupkan keperluan dan keinginan dia. Apa kata pembesar kaum Nabi Nuh? Inna lanaraka. Dia kata, wahai Nuh, aku tengok kau ni fi dhalalim mubin. Engkau ni dalam kesesatan yang nyata. Kenapa sebut dhalal, sesat ni? Sebab kesesatan dekat sini menunjukkan kepada kita apa-apa yang tak selari dengan masyarakat maka disebut sebagai sesat. Masyarakat kita ada satu pemikiran macam ni kan. Datang para Nabi ni dia lawan arus. Masyarakat sembah berhala, datang Nabi ni kata Tuhan kita satu, jangan sembah berhala. Maka dituduhlah yang ini adalah sebagai sesat. Sebab itu kalau ibu-ibu baca surah An-Najm, Allah Ta'ala sebut, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kata Allah. Allah kata pada Nabi SAW, Nabi itu ma dhalla, dia tak sesat. Dia tu dipandu dengan wahyu dan apa yang dia buat semuanya dipandu dengan ilmu pengetahuan. Itu perkataan dhalal. Terlalu teknikal ke? Saya rasa macam kisah ibu-ibu pula. Apalah Ustaz nak cerita. Tak apa Ustaz, terangkan. Dapat Okay. ni kalimah Al-Quran insyaAllah. Okey, yang ini sebab dia dibawa dekat sini, ni nak tunjukkan mukadimah cerita tentang Nabi Nuh ni, orang-orang yang mula kumpulan pertama yang melakukan kesesatan. Jadi Allah clearkan Nabi Nuh ni daripada tuduhan-tuduhan tu. Okey. Jadi perkataan dhalal ni saya sebut, kenapa dipanggil dhalal? Dhalal ni adalah merujuk kepada sesuatu yang melawan arus. Ucapan daripada pembesar dia, Nabi Nuh ni sesat. Kenapa dia sesat? Sebab dia lawan arus dengan apa yang kami percayai dan imani. Kami sembah berhala. Datang Nuh kata jangan sembah berhala. Nuh kau sesat sebab kau lawan arus. Okey, itu gelaran. Yang hari ni kalau kita tengok, macam itulah berlaku kepada kita. Itulah yang berlaku kepada kita. Kita hari ni pakai tudung, pergi tempat negara yang orang tak pakai tudung. Orang akan rasa kamu ni ganjil lah. Pelik betul awak ni pakai tudung. Sebenarnya tak pelik pun. Yang peliknya adalah bukan seseorang yang melawan arus. Yang ganjil dan pelik itu adalah seseorang yang tak mengikut perintah Tuhan. Sebab itu saya bawa highlight tadi surah An-Najm tu. Allah kata pada Nabi, ma dhalla sahibukum. Nabi ni tak sesat. Maksudnya Nabi buat dengan panduan wahyu dan apa yang Nabi buat itu dengan ilmu pengetahuan. Okey. Kesian kat ibu-ibu Saya fikir berat ni tanya, minta maaf lah Okey. Tak apa, kita jalan slow lah. Okey, ayat 61. Pada ayat 61 Allah Ta'ala sebut, qala ya qaumi, lalu kata Nabi Nuh AS, wahai kaumku, laisa bi dhalalah. Aku ni tak sesat. Kenapa Nabi Nuh kata aku tak sesat? Artinya apa yang aku buat ni dipandu dengan wahyu. Dan apa yang aku lakukan ni semuanya dengan ilmu pengetahuan. Itu maksud dia. Apa saya nak sebut Bagi orang pembesar dia, sebut sesat dengan definisi yang lain. Apa yang Nuh sebut, sesat itu dengan definisi yang lain. Dia salah faham kat situ. Orang yang tak beriman, dia tengok Nuh, dia kata Nuh sesat. Sebab apa? Bukan sesat Nuh ni bawa ajaran sesat. Tapi sebab lawan arus dengan keimanan dan kepercayaan dia. Nabi Nuh pula, katakan dia tak sesat, bererti apa yang dia buat dengan pengetahuan, apa yang dia buat dengan ilmu, dan apa yang dia buat terpandu dengan wahyu. Itu maksud. Okay? Walakin ni akan tetapi Rasulun min Rabbil Alamin. Akan tetapi akulah utusan daripada Tuhan sekalian alam. Okay, itu yang disampaikanlah.
Baik, kita tengok ayat yang berikutnya, ayat yang ke-62. Saya cuba mudahkan je. Okey, kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tengok, ayat 62 sampai ayat 64 tu, itu adalah cerita secara kesimpulan. Okey, yang mana Nabi Nuh ni dia sampaikan dakwah dia. Dia menyampaikan dakwah kepada umat dia. Lepas dia cerita dakwah kepada umat dia, Allah Ta'ala sebut yang mana Nabi Nuh diselamatkan dengan kapal dia dan telah menenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya daripada surah Al-A'raf ni Allah cerita tentang Nuh tapi cerita secara kesimpulan. Kita tak nampak detail-detail dia. Nanti kita akan tengok pada ayat-ayat lain. Dari surah Al-A'raf ni cerita tentang Nuh diutuskan, disampaikan dakwah, lalu didustakan. Jadi Nuh dan orang beriman diselamatkan dengan kapal dia, manakala orang tak beriman ditenggelamkan di dalam lautan. Okey. Baik, selesai. Itu kisah daripada surah Nuh. Surah daripada surah Al-A'raf. Saya nak tengok ayat mana yang ibu-ibu perlu berikan perhatian supaya kita nampak kisah Nabi Nuh AS. Kejap Okey. Macam ni. Nak nampakkan kisah ni lebih detail. Okey, nak nampakkan kisah ni lebih detail. Sekejap saya tengok ada tak semua dalil lain Okey. Kalau ibu-ibu yang ada kitab, ibu-ibu boleh tengok pada muka surat 110. Kalau ibu-ibu yang tak ada kitab, minta tolong Kak Azrina share daripada surah Nuh, surah yang ke-71, terus pergi kepada ayat pertama. Okey. Surah Nuh, surah 71, ayat yang pertama. Ayat-ayat sebelum ni, okey, kita tak bincanglah ayat-ayat yang kalau ibu-ibu tengok dalam kitab ni dia ada dalil-dalil kan. Itu dia bawa cerita-cerita yang ada dalam Quran tentang Nabi Nuh. Okey. Dan ayat-ayat itu adalah memberikan gambaran kesimpulan saja. Kisah ni. Sekarang kita pergi detail. Allah Ta'ala kisah daripada kisah Nuh ni detail. Apa yang berlaku pada Nuh? Apa ucapan Nuh? Dan apa yang Nabi Nuh lakukan? Ini kita bincang detail Okey, benda yang pertama ibu-ibu yang dirahmati Allah perhatikan. Ayat ni saya dah bincang tadi dah. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Allah bagi tahu kami utuskan Nuh kepada kaum dia. An anzir qaumaka, yang mana Allah Ta'ala kata apa? Berikanlah peringatan kepada kaum kau wahai Nuh, min qabl an ya'tiyahum azabun alim, sebelum mereka didatangkan azab yang sangat-sangat pedih. Ini ingatan Allah kepada Nuh. Allah hantar Nuh untuk menjadi Rasul, lalu Allah pesan pada Nuh, anzir, kerja kamu adalah sebagai pembawa peringatan. Sebab itu para Rasul atau para pendakwah ni, dia tak boleh hanya membawa kabar-kabar gembira je. Okey? Kabar gembira ni bukan saya kata tak boleh. Kabar gembira ni kita sampaikan tentang amalan-amalan sekian-sekian. Tapi jangan kita lupa, ada ayat-ayat ancaman yang kita kena sampaikan. Sebab hari ni, saya minta maaf sebut, para pendakwah ni kadang-kadang bila dia menyampaikan apa yang masyarakat nak dengar. Yang menjadi hiburan pada masyarakat. Yang masyarakat nak dengar itu yang disampaikan. Sedangkan apa yang masyarakat nak dengar tu ya kita sampaikan. Dalam masa sama, apa benda yang masyarakat penting untuk tahu pun kena sampaikan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok di stesen radio ke di stesen TV ni, dia nak pendakwa-pendakwa ni hanya menyampaikan apa yang mereka kata ni bagus ni untuk masyarakat. Bagus untuk masyarakat tu apa yang masyarakat suka dengar. Tapi apa yang masyarakat perlu tahu dia tak sampaikan. Benda tak ada bincang lah ni. Nanti berkelahi lah ni. Itu yang menjadi masalah. Jadi kita menyampaikan ni bukan apa yang orang dengar je. Okay. Punya bawa juga ayat-ayat yang menjadi peringatan-peringatan. Okay. Sebabkan dia macam ni, tak apalah saya tak cakap dengan dia. Masyarakat kita tak perlu didedahkan lah. Tak boleh. Benda-benda ni kena menyampaikan. Sebab tugas dia memang berat. Kita mengajak manusia
dan kita juga memberi peringatan-peringatan kepada manusia. Ada benda yang kita sebutkan, ada yang orang tak suka dengar, tak nak dengar. Tak nak dengar. Tapi perlu disampaikan. Dan perlu beritahu. Jangan disembunyikanlah maklumat-maklumat tu. Okey. Baik. Jadi Allah sebut kepada Nabi Nuh, anzir, tugas kamu adalah sebagai pemberi peringatan dan amaran. Lalu ayat kedua, Nabi Nuh pun sebut. Qala, kata Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku datang sebagai pemberi amaran dan pemberi peringatan. Okay, aku mengingatkan kamu. Aku memberikan amaran kepada kamu tentang apa yang Tuhan sampaikan. Apa dia? Mereka telah melakukan kesyirikan. Sembah kepada berhala lah. Baik, ayat ketiga, Allah Ta'ala kata apa? Nabi Nuh kata pada kaum dia, ani'budullah wattaquh wa ati'un. Ini secara tak langsung dulu saya pernah sentuh pada ibu-ibu. Allah Ta'ala sebut, Nabi Nuh ni dia pesan pada kaum dia ada 3 perkara. Kalau kita nak hidup cara beragama yang sebenar ni, asas dia 3 perkara ni. Ani'budullah wattaquh wa ati'un. Okey, apa dia? Iaitu ani'budullah. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, dan taatilah Allah. Okey, 3 benda ni. Pertama, perkataan sembah Allah ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sembah Allah dekat sini merujuk kepada apa? Sembah Allah iaitu apa yang kita lakukan mestilah membawa kepada mengabdikan diri pada Allah. Ini kan kita pernah bincang kan. Sembah Allah bukan hanya tertumpu pada ibadah salat ataupun ibadah khusus, tapi dalam semua sudut kehidupan. Kenapa saya bekerja? Saya kerja kerana mengabdikan diri pada Allah. Percayalah dia kerja dengan amanah. Sebab dia tahu dengan kerja itulah sebagai pengabdian dia kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya bernikah? Saya nikah ni bukan sebab nanti orang kata saya ni tak kahwin-kahwin dah jadi wanita tua. Tak. Kenapa kahwin? Sebab saya nak dapat anak. Tak. Kalau tidak nanti kenapa? Bila dia kahwin tak dapat anak, saya kena kahwin orang nombor 2 lah. Sebab saya nak dapat zuriat. Saya nak kahwin nombor 3 dan dapat zuriat. Buatnya anak kahwin pertama tak ada anak, kahwin kedua tak ada anak, kahwin ketiga tak ada anak, kahwin keempat tak ada anak. Adakah dia nak cerai 4 isteri dia? Kalau itu matlamat dia. Tak. Kita bernikah, berkahwin adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya belajar? Mengabdikan diri pada Allah. Kenapa saya melakukan ni? Mengabdikan diri pada Allah. Itulah maksud yang disebutkan oleh Nabi Nuh AS. Dalam hidup ni adalah ani'budullah. Perhambakan diri kamu kepada Allah. Kan kita janji dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Baik, yang kedua, wattaqu, iaitu bertakwa kepadanya. Lepas kita kata hidup ni adalah memperhambakan diri pada Allah, macam mana saya nak memperhambakan diri pada Allah? Datanglah takwa. Takwa ni iaitu melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Hidup ni memperhambakan diri pada Allah. Orang bertanya, macam mana nak perhamba diri pada Allah? Buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang. Okey? Itu namanya takwa. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu namanya takwa. Maksudnya apa yang kita buat, sentiasa fikir. Kalau saya buat ni, Allah suka ke tak? Kalau saya buat ni, pahala ke dosa? Kalau saya buat ni, ibadah ke adat? Sentiasa fikir. Kalau saya buat ni, Allah suka ke tak? Allah suka ke tak? Sebab hari ni masyarakat kita, kalau dia buat sesuatu, dia akan sentiasa fikir tentang manusia kata apa. Betul kan? Kita nak buat kenduri kahwin, ni kalau saya buat kenduri macam ni, apa kata kawan pula? Kalau saya beli kereta ni, apa kata jiran pula? Kalau saya buat macam ni, dia hanya fikir apa orang kata, dia terlupa apa yang Allah kata. Allah redha ke tidak? Allah suka ke tidak? Itu namanya takwa. Takwa. Yang ketiga, wa ati'un, iaitu taatilah kepada aku, mentaati para rasul. Macam kita bersyariat dengan syariat Nabi SAW, maka
macam mana kita nak jadi takwa ni, melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang, ikuti dan taatilah syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga ni adalah teras hidup beragama. Semak balik hidup kita, macam manalah kita hidup beragama ni. Ni tiga ni menjadi teras dan itulah ucapan pertama Nabi Nuh kepada kaum dia. Okey? Boleh dapat ibu-ibu yang dirahmati Allah? Okey. InsyaAllah Ustaz. Okey. Kalau okey, saya berhenti kat ayat 3 lah. Nanti kita akan sambung pada ayat yang keempat pada kesempatan yang akan datang. Okey, sebelum tu minta tolong Kak Mira. Kak Mira bagi pengumuman dulu boleh tak? Saya ada calling jap. Boleh Ustaz. Baik. Ya, saya tahu lah ya. Baik Ustaz. Busy sungguh. Okay. Mira baru kelas dulu. Okey, baik. Kuliah kita pada petang ini seperti biasa. Sekejap ya. I'm lost. Pukul 5.15 petang. Hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. 5.15 petang. Misbah Hudujah Syarah Safina An-Najah. Jangan terlupa Sambung 10 ayam. Kuliah maghrib kita bersama dengan Ustazah Misna binti Miran. Fiqh Darah Haid, Nifas dan Istihadah 8 malam. Dan kuliah Isya bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan Tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf 9.15 malam. Itu saja. Belum boleh tutup dengan tasbih kafarah, Ustaz belum datang. Duduk dia ni. Petani ready sambung sekejap bab budaya. Jangan buat pasal. Aduhai. Makan kacang Ustaz. Maaf ya, Seminggu maaf. pula tak habis. Sabar je lah. Nah, pengajaran Ustaz, berdakwahlah walaupun dengan seorang. Ya, Bukan tunggu ramai. Tak Ya. payah tunggu ratus-ratus, tak payah tunggu ribu-ribu. betul. Seorang pun jalan. Seorang pun jalan, sebaris ayat pun jadi. Kan? Yep. Maknanya, dalam kelas kalau tak faham semua pun, yang baik tu sampaikanlah insyaAllah. Janji kita, dakwah kita mentauhidkan Allah. Itu je. Betul. Part tu, ya Allah best sangat bila Ustaz remind kan. Sebab pegangan tauhid back to Allah tu, sebab bila semalam kebetulan ada jugalah perbincangan pasal dengan suami dengan seorang lagi Ustaz kat sini. Ustaz sebut tu lah, dia kata bila dah duduk dalam kelas yang, yelah kan kita kalau dah selesa dengan guru tu, dia kata paling takut pegangan anak murid tu dah mula fokus pada guru. Ustaz tahu. Sorry, minta maaf. Okey, Kak Zina, silakan Kak Zina, teruskan. Masya Allah, tak ada apa Ustaz. Tak, reminder Ustaz pagi ni tentang pegangan tauhid pada Allah tu. Saya suka sebab semalam kebetulan ada perbincangan jugalah kat sini. Sebab bila duduk dalam, contohlah kita ni semualah Allah rezekikan duduk dalam landasan ilmu kan. Bila anak-anak murid ni dah selesa dengan satu-satu guru tu, dia punya akidah kepada Allah yang membesarkan Allah tu dah mula jatuh sebab dia dah mula fokus kepada guru, kefakihan guru, tentang taksub pada guru yang bawa ilmu. So pandangan perjalanan ilmu tu dah mula tersasar kat situ. Betul. Sama ada kita sebagai pelajar ataupun guru yang mengajar tu sentiasa beringat. Kita punya kerja adalah membawa murid ataupun siapa-siapa pun untuk kenal Allah, besarkan Allah. Dan kita sebagai murid pula bila tengok guru tu dah mula tak membesarkan Allah, bawa membesarkan dia, itulah tanda-tanda awal kepada ajaran sesat. Itu sebenarnya tanda awal sebenarnya. Kita boleh nampak sebab mesej belajar ni adalah untuk tauhidkan Allah, besarkan Allah. Jadi kalau seorang guru tu dah mula nak tahu dia ni dah ke terseleweng, dia bawa murid dia, bawa kepada dia. Bukan besarkan Allah, cintai Nabi. Tapi besarkan dia, cintai dia. Kita pula sebagai murid bila tengok guru macam tu, sama ada kita tegur ataupun kita tinggalkan. Guru yang mursyid ni, dia bukan bawa murid dia kepada dia, bukan untuk kenal dia, tapi bawa dia untuk kenal Allah, besarkan Allah, kenal Nabi dan cintai Nabi SAW. Itu saya selalu sebut sebagai filter kita lah dalam berguru ni. Kalau tidak nanti kita akan jadi tahap
menyucikan guru tu sampai guru seolah-olah tidak ada kesilapan. Betul. Semalam dia sentuh juga pada guru yang menulis pula Ustaz kan. Yang ada buku pula. Dia tak soban anak murid ni sampai rasa buku Ustaz tu dia mesti miliki lah. Dia dah fokusnya sampai tahap tu. Buku saya ke? Tak. Tak. Kalau buku saya memang kena beli, tak adalah. Tak Ustaz, buku Ustaz sangat berguna, especially bab perang tu saya guna sampai hari ni, insyaAllah. Itu tak boleh Ustaz, tu kena simpan untuk anak cucu. Ya, betul. Oh, dah tulis tu dekat buku tu. Jangan ni memang mau wakafkan untuk anak cucu. Tak sampai ada tahap yang nampak penulis buku guru tu, dia beli bukan sebab isi dah Ustaz. Sebab kan guru tu yang menulis tu takut. Okay, betul. Okay. Alright, saya berhenti dekat sini lah, boleh ayat 3. Nanti kita akan tengok kisah-kisah yang lain. Saya macam mana? Okay, tak apa. Nanti saya cuba memudahkan. Saya rasa hari ni macam slow sangat kan? Mungkin sebab saya terlalu... Ni kupasan. Oh iya ke? Sebab saya rasa mungkin saya terlalu letih kot hari ni. Saya rasa saya sendirilah saya terlalu letih kot. Dan satu lagi, nak bagi tahu, minggu depan kita tak ada kelas sampailah jumpa tahun depan. Tapi kelas kita last hari Jumaat ni lah. Kak Intan dah ngeluh dah, Kak Intan. Saya lega. Tak ada. Tak jumrah Saya pergi umrah. Alhamdulillah berat ni kan Ustaz. Saya susah hati sebab saya sampai hujung tahun pun sibuk. Oh ya ke? Okay. Alhamdulillah. Moga Allah mudah. Jadi kita punya kitab ni berhenti untuk hari ni lah dan kita jumpa bulan Januari nanti insya-Allah. Tak ni muka surat 110 ni lah. Muka surat 110 ni kisah ni lah, kisah daripada surah Nuh. Sebenarnya kisah surah Nuh ni dia cover untuk semua kisah Nuh. Banyak Ustaz kan? Banyak. Memang panjang kisah dia ni. Kalau tahu banyak ayat dia. Tapi tak apa, nanti saya akan cuba. Okey, satu lagi nak bagi tahu pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang fokus pada kitab, kita tak baca semua dalil. Dalil ni dia hanya mengumpulkan saja. Jadi tugas saya ni, saya akan pilih mana-mana dalil. Yang penting mesej setiap poin tu sampailah. Pendahuluan kisah Nuh. Nanti kita akan tengok pujian kepada Nuh. Nanti kita tengok kesyirikan daripada kaum Nuh. Dia ada ayat-ayat dia sahaja. Cuma penulis bawa semua dalil lah untuk dibagikan kepada kita lah. Tapi kita akan pilih yang tertentu sajalah. Okay? Maknanya daripada surah Nuh tu kita faham lah. Maknanya kita akan ambil je lah kan? Betul. Okay, jadi saya serahkanlah kepada Kak Mira. Kak Mira, tadi dah siap dah iklan ni? Dah siap dah Ustaz. Apa ni, tak ada bukan soalan ke Ustaz Oh tak ada, saya tengah ni, saya minta maaf, saya penjara tengah call dia. Dia call lagi ni. Minta maaf, penjara tadi. Aduh, minta maaf. Penjara Malaysia Ustaz, Masya-Allah. Kena warang tangkap ke? Tak. Maknanya kuliah Ustaz Jumaat ni lah last ya Ustaz? Ya, Jumaat ni last. Masya-Allah, nanti anak murid akan meridui kitab ni. Ya. Kunuri pun tak ada Mira. Kunuri pun Ustaz tak ada. Sorry, minta maaf. Yang merajuk dah. Allah, tak Dia apa. merajuk Ustaz pergi umrah. Tak kata apa. Tak apa, yang penting Ustaz doakan kami Kak Iman. InsyaAllah. Baik, kita tutup lah. Mandakan Ustaz pun penjara dah call, saya pun risau juga. Okey, baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Ustaz, hari ni kita dapat dua kisah hari ni, Nabi Idris dan Nabi Nuh. Cuma Nabi Nuh akan bersambung nanti di tahun hadapan, rasa macam jauh pun tahun hadapan. Tak apalah, mudah-mudahan Ustaz selamat pergi dan baliklah mengerjakan umrah, masya-Allah. Terima kasih kepada tim Gabungan Iman, sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Tadi saya dah buat air bahan, cuma saya ingin mewakili Gabungan Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tafsir kafarah dan surat As. Disudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.